اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okay, kita sambung tadabbur surah An-Nazi'at dan kita sampai ayat yang ke 33. Setelah Allah menceritakan tentang kebesaran dan kekuasaannya, khususnya untuk menghidupkan semula manusia yang telah mati dan telah hancur tulangnya, dalam ayat-ayat yang lepas, bermula daripada ayat antum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha. Bagaimana Allah memberitahu hamba-hambanya bahawa ciptaan langit jauh lebih besar, lebih hebat daripada ciptaan manusia. Jadi untuk mencipta manusia yang kecil, yang mudah itu sebenarnya tidak ada masalah bagi Allah, yang telah terbukti mencipta langit yang jauh berlipat kali ganda lebih besar daripada manusia. Kemudian Allah meninggikan langit tanpa tiang, kemudian Allah menutupi malam dengan kegelapan dan menerangi malam dengan waktu duhanya, dan Allah menghampar bumi untuk dijadikan tempat manusia hidup dan mencari rezeki. Kemudian Allah sediakan pula kemudahan keperluan hidup manusia, iaitu makanan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah mengeluarkan daripada bumi itu air dan juga mar'a, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Kemudian Allah pasakkan bumi dengan gunung, wal jibal arsaha. Dan semua tu Allah kata mata'an lakum wa li'an'amikum. Allah kata mata'an, semua itu air, makanan, kesenangan hidup di dunia adalah mata', keseronokan, tetapi ia hanya bersifat sementara. Dan Allah kata semua itu adalah lakum, untuk kamu, dan wa li'an'amikum, dan untuk binatang ternak kamu. Kalau kita tengok dalam surah An-Nazi'at, ada ayat yang lebih kurang sama yang Allah sebut juga dalam surah yang lain, iaitu surah Abasa, dan kita dah tadabbur. Ayat yang ke-32. Kalau surah An-Nazi'at ayat 33, kalau surah Abasa ayat 32. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Dan sebelum tu dalam surah Abasa Allah cerita lebih kurang yang sama, iaitu Allah mencipta makanan, dan Allah meminta kepada manusia supaya memerhati kepada makanan yang dimakannya setiap hari. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Lihatlah wahai manusia kepada makanannya, bagaimana boleh menjadi makan sehingga kamu rasa lazat dan menjadi asas kepada kehidupan kamu. Anna sababnal ma'a sabba.
thumma shaqqaqnal arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba. Kemudian Allah tutup dengan ayat yang sama seperti dalam surah An-Nazi'at, mata'an lakum wa li'an'amikum. Kenapa Allah sebut dua ni? Mata'an lakum wa li'an'amikum dalam dua ayat. Mata' untuk kamu dan untuk binatang ternak. Dan kenapa binatang ternak? Bukan semua. Sedangkan yang makan makanan bukan sahaja manusia dan binatang ternak, tapi ada juga haiwan yang lain. Jin pun ada. Apa sebab? Diberi makan oleh? Jadi apa munasabah, apa kaitan dengan manusia? Semua ni Allah kata untuk kamu manusia dan binatang ternak. Dia bermanfaat untuk manusia. Binatang ternak. Tapi binatang lain pun ada manfaat juga. Harimau. Manusia makan. Dan dia suka. Dia suka. Bukan tumbuh-tumbuhan. Tak, ini untuk manusia dan binatang ternak. Jadi Allah nak bagi tumbuh-tumbuhan tu dan juga air untuk kamu manusia dan juga untuk binatang ternak. Soalnya kenapa Allah ulang dua kali? Surah An-Nazi'at dan surah Abasa. Untuk kamu dan binatang ternak. Kenapa Allah hadkan binatang ternak? Ataupun hadkan pada dua je, manusia, binatang ternak. Sedangkan tumbuhan untuk lebih luas untuk semua haiwan. Sebab kalau tak berfikir, nanti macam binatang ternak. Allah sebut dalam ayat surah apa ni? Surah Al-A'raf ayat 179 kan. Allah nak bagi tahu apa beza manusia kamu ni dengan binatang ternak. Apa yang membezakan? Akal je, akal. Sebab tu dalam surah Abasa Allah kata apa? Bila kamu makan falyanzur, perhati pada makanan kamu. Allah tak perintah pada binatang ternak, kepada lembu ke kambing lepas makan perhati makanan. Sebab binatang tak ada akal. Jadi yang membezakan antara manusia dengan binatang ternak adalah akal. Kan? Tetapi akhirnya kebanyakan manusia yang berakal lebih teruk daripada binatang ternak yang tidak berakal. Bila tu? Bila dia tak guna akal. Allah kata apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada akal tapi tak berfikir dengan akal. Walahum a'yunun, mereka ada mata tapi tak memerhati kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi tak guna telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk mendengar peringatan. Maka Allah kata apa? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, sama taraf. Bahkan balhum adall. Bahkan manusia yang berakal ni kadang-kadang lebih teruk daripada binatang ternak yang tak ada akal. Kenapa lebih teruk? Sama-sama makan rumput, sama-sama makan sayur, sama-sama makan tumbuh-tumbuhan. Satu berakal, satu tak berakal. Tapi akhirnya yang tak berakal ni, iaitu binatang ternak, lebih baik daripada manusia. Kenapa? Binatang ternak tak ada akal, tak pergi sekolah, tak belajar tadabbur, lebih baik daripada manusia yang berakal. Itu satu. Binatang ternak berzikir tak pada Allah? Dia zikir pagi petang ke zikir sepanjang masa? Ada dalil tak? Semua makhluk Allah berzikir sepanjang masa, ada tak? Ada. Dalam surah Al-Isra. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu yang tak dengar dan tak faham zikir mereka. Jadi binatang ternak tak ada akal, makan rumput, makanan sayur, tapi mereka berzikir. Kamu ada akal, makan makanan yang sama, air, tumbuhan dan tanaman, tapi kamu tak berzikir. Bukan tak berzikir sepanjang masa, zikir pagi petang pun tak. Makna balhum adal, kamu ni lebih sesat daripada binatang. Sama juga binatang ni, dia turut-turut dia tak solat kan,
tak tutup aurat, tak apa, sebab dia tak ada akal, sebab tu dia tak masuk neraka. Tapi kalau kamu tak solat, kamu tak tutup aurat, kamu masuk neraka. Sebab kamu ada akal. Kan? Dan juga macam Kak sebut tadi, binatang ternak ni, bila kita didik dia, lama-lama dia kenal tuan dia. Dia kenal tempat tinggal dia. Kambing kita lepaskan, kadang-kadang dia balik. Burung kita didik, lama-lama dia tahu tempat sarang dia kan. Apa yang satu ikan? Ikan salmon. Ikan apa? Dia kalau dah pergi menghilang jauh dan dia tahu patah balik tempat asal dia, walaupun dia terpaksa melawan arus air. Dia tak ada akal. Jadi kamu tak tahu kembali kepada Allah, tak kenal siapa pencipta kamu, kamu lebih teruk daripada binatang ternak. Sebab itu Allah sebut khusus, mata'an lakum wa li'an'amikum. Dua-dua makan benda yang sama, tapi kamu berakal, binatang ternak tak berakal. Tapi berhati-hati. Kadang-kadang lembu yang kamu makan lebih baik daripada kamu. Kambing yang kamu makan lebih baik daripada kamu. Sebab mereka berzikir kepada Allah. Okey. Kita berhenti situ, kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, setelah habis Allah cerita pasal wan nazi'at, cerita tentang sifat malaikat, sebenarnya itu adalah permulaan kepada hari kiamat, iaitu bagaimana malaikat mencabut nyawa orang beriman dan orang yang tak beriman. Kemudian Allah cerita kisah Nabi Musa sebagai tasliyah, hiburan kepada Nabi dan orang beriman, dan juga sebagai amaran kepada orang-orang musyrikin Mekah. Kemudian Allah cerita pula tentang kebesarannya untuk menghidupkan semula manusia, dan orang musyrikin nampak depan mata mereka, iaitu melalui ciptaan langit, gunung dan sebagainya. Kemudian lepas tu Allah balik semula cerita tentang hari kiamat. Intipati cerita An-Nazi'at, bahkan seluruh surah Makkiyah ialah tentang hari kiamat. Jadi Allah balik semula pada cerita hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'iza, maka apabila ja'at, telah datang, at-tamah. Tamah diterjemah apa? Dia tamah ni salah satu nama kiamat. Dan banyak dalam Al-Quran nama-nama kiamat. Dia bila satu benda tapi banyak nama menunjukkan apa? Quran banyak nama, Nabi Muhammad banyak nama, dan Allah lagi banyak nama. Menunjukkan apa? Kehebatan benda tu. Jadi bila kiamat tu hebat, Allah sebut dengan berbagai nama. Dan setiap nama ada maksud yang tersendiri. Apa di antara nama yang Allah sebut dalam Quran tentang kiamat? As-Sakhah, Al-Qari'ah, At-Tamah. Apa lagi? Al-Haqqah, Al-Ghashiyah, Al-Qiyamah, Yaumuddin, Yaumul Jaza. Banyak kan? Jadi tamah ni makna apa? Dalam masyarakat dipanggil dahiyah, musibah. Makna bila kena tu memang hati tak suka. Ad-dahiyah. Apabila telah datang musibah. Al-Kubra. Allah tak sebut musibah saja, tapi ada satu lagi sifatnya yang apa makna kubra? Yang besar ke yang terbesar? Mana, apa beza? Apa dari segi bahasa Arab lah? Macam mana kita nak tahu beza yang terbesar dengan yang besar? Tak, bukan alif lam. Dia kalau besar, besar apa dia? Kabirun. Ini besar. Kabirun kalau lelaki. Kalau perempuan? Kabiratun. Kalau apa ni? Waladun kabirun, anak besar. Tapi bukan yang terbesar. Kalau bintun, anak perempuan, kabiratun. Okey, kalau muzakkar yang paling besar apa dia? Kalau muzakkar dan makna dia paling besar. Dia setiap hari duk solat, angkat takbir apa dia?
Allahu Akbar. Jadi akbar paling besar. Kalau muzakkar, perkataan muzakkar. Tapi kalau perkataan muannas paling besar, inilah al-kubra. Kenapa dia muannas? Sebab di sini tammatu. Tammatu muannas. Apa tanda di muannas? Dia asas untuk faham bahasa, untuk faham Al-Quran ialah bahasa Arab. Lepas tu ulama kata haram sesiapa yang mentafsir Al-Quran dalam keadaan dia jahil bahasa Arab, haram. Sebab banyak maksud Al-Quran rahsianya terletak kepada dalam bahasa Arab. Dan Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi insya-Allah kita akan buka kelas bahasa Arab. Ada pelajar yang minta kita akan buka. Tapi lepas PKP ya. InsyaAllah. Okey. Jadi kenapa Al-Kubra? Dia tak kata At-Tammatu Al-Akbar. Salah dari segi bahasa. Sebab di sini muannas, sini kubra. Kalau contohlah anak lelaki yang paling besar. Apa dia? Al-waladu. Anak lelaki yang paling besar. Al-Akbar. Tak boleh. Al-waladu Al-Kubra. Salah. Ataupun At-Tammatu Al-Akbar. Salah. Okey. Jadi Allah kata, apabila telah datang musibah yang terbesar. Apa yang Allah nak beritahu? Bila Allah sebut sifat dia kubra, apa yang Allah nak beritahu? Allah nak beritahu tamah ni banyak. Kat dunia pun ada tamah. COVID-19 pun tamah. PKP pun tamah. Tapi semua tu terlalu kecil. Habis yang mana yang paling besar? Kiamat. Dan ini kata Ibn Abbas, ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua. Jadi yang bila Allah sebut yang paling besar ni, Allah nak supaya kita apa? Yang kat dunia ni jangan anggap takutlah, benda tu tak ada apa pun bila dibanding dengan yang akan datang. Berapa ramai yang takut tammatu as-sughra, yang kecil yang berlaku kat dunia, tapi tak bersedia untuk tammatu al-kubra. Okey. Allah kata apa? Jadi yang semua yang berlaku kat dunia ni tammah as-sughra. Allah sebut dalam surah apa tu? Semua musibah yang menimpa manusia di dunia, besar mana sekalipun dia adalah paling kecil. Dan tujuannya supaya manusia dengan musibah yang kecil itu, manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam surah Sajdah ayat 12. وَلَنُزِيقَنَّهُمْ بِالْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah kata pasti kami akan timpa kepada manusia azab al-adna. Adna sama dengan sughra, iaitu azab yang paling kecil masa kat dunia. Apa azab yang paling kecil? Semua azab kat dunia paling kecil. Kita kata saya teruklah ada 3 penyakit serangkai. Kecil manis, jantung, COVID-19. Allah kata paling kecil. Okey. Sebelum apa? Dunal azabil akbar, sebelum azab yang paling besar, iaitu di akhirat. Apa tujuan? La'allahum, semoga manusia kembali kepada Allah dengan azab yang kecil itu. Okey, kemudian apa berlaku? Bila berlaku kiamat ataupun tiupan sangkakala yang kedua. Yauma, pada hari itu, yatazakkaru, akan mengingati al-insan, manusia. Manusia mana ni? Alif lam dipanggil jins, iaitu semua jenis manusia akan ingat. Ingat apa ni? Masa'ah, apa yang telah dia usahakan.
Jadi apa yang manusia usaha sama ada baik ataupun jahat. Kenapa Allah kata bila berlaku tiupan sangkakala yang kedua, manusia keluar daripada kubur, tiba-tiba dia ingat amalan dia. Kenapa Allah sebut? Ha? Apa dia? Ingat alam neraka, kenapa ingat amalan? Dia rasa menyesal tak cukup amalan. Kenapa? Yalah, kenapa Allah kata bila bangkit keluar daripada kubur ingat amalan? Satu Allah nak beritahu sebab kita masa kat dunia kita lupa amalan kita. Bila Allah kata keluar kubur ingat, mana Allah nak beritahu amalan tu kamu lupa masa kat dunia. Betul tak? Siapa ingat amalan dia masa dia mula balik? Hari pertama dia buat apa? Ha? Siapa ingat hari pertama dia masuk universiti, dia buat apa? Siapa ingat bulan lepas dia baca Quran berapa juzuk? Siapa ingat? Tak ingat. Siapa ingat minggu lepas dia zikir cukup tak? 7 pagi, 7 petang? Tak ingat. Makna semua kebanyakan amalan kita lupa sama ada yang baik ataupun yang buruk. Sebab apa kita lupa? Kenapa kita lupa? Sebab matlamat hidup kita adalah dunia. Bila matlamat hidup kita dunia, kita tak akan fikir yang lepas. Kita fikir macam mana nak dapat lebih baik, macam mana nak lebih seronok, kan? Tapi kalau matlamat kita akhirat, kita akan ingat amalan yang lepas. Amalan yang lepas, banyak yang baik ke banyak yang buruk? Bila banyak yang buruk, kita akan tambah yang baik. Bila tak betul, kita akan betulkan. Kalau matlamat kita akhirat. Tapi kalau matlamat dunia, besok nak makan apa? PKP bila habis? Bila boleh dine in, kan? Bila boleh berjalan? Maka apa saja kita lakukan, semalam kita ingat tak? Solat 5 waktu, khusyuk ke tak? Ha? Minggu lepas, sebelum tidur, kita baca tak zikir, ayat kursi apa semua? Banyak tak ingat, kan? Jadi Allah kata, bila kita akan ingat semua sekali. Mula daripada balik, daripada pagi sampai malam, sampai kita mati. Kalau 60 tahun kita ingat semua sekali, detail. Bila taumatul kubra. Dan kenapa kita ingat amalan, tak ingat benda lain? Sebab ia akan menentukan kita ke syurga dan neraka, amalan ni. Ini yang penentu dia. Kalau sini banyak baik, insya-Allah masa depannya cerah. Kalau sini banyak yang buruk, banyak tak ikhlas, banyak syirik, banyak riak, di sana gelap masa depan. Okey. Sebab tu orang paling cerdik siapa? Yang orang paling cerdik, selalu Nabi kata orang yang paling cerdik ialah orang yang paling banyak ingat mati. Yang kedua, paling baik persiapan untuk menghadapi mati. Ini orang paling cerdik. Bila dia banyak ingat mati, apa dia akan buat hasil daripada banyak kali ingat mati? Dia akan baiki amalan sebab nak mati ni. Dan dia tahu pula mati tak tahu bila, lagi dia tak akan buang masa. Jadi orang paling cerdik kata Nabi ialah satu, orang paling banyak ingat mati. Yang kedua, orang yang paling ahsanukum isti'dadan, paling baik persiapan untuk mati. Okey? Dan orang yang paling bodoh, orang yang selalu nak minta hidup lama, nak minta hidup senang, nak gaji besar dan sebagainya. Okey, lepas tu apa berlaku? Wa burrizati. Dan burrizati apa dia? Burriza. Kita ada pernah belajar tak? Bukan tajwid ni, bahasa Arab. Dhamir baris. Pernah dengar? Tak. Itu bukan bahagian bahasa Arab. Dhamir baris ni makna zahir. Dan dizahirkan ataupun diperlihatkan. Al-Jahim, neraka. Jahim.
Diperlihatkan, ketika itu diperlihatkan neraka jahim. Kepada siapa? Liman yara. Kepada siapa yang yara. Okey, siapa ni? Tengok Allah sebut neraka jahim akan diperlihatkan oleh orang yang melihat. Allah tak sebut siapa. Siapa ni? Apa dia? Yang rasa? Orang beriman nampak tak? Nampak tak neraka jahim? Nampak. Ada dalil? Itu pun akan bercakap tanpa ilmu akan dicatat. Mencuba tak apa. Dia satu, Allah huraikan. Saya boleh search. Ada satu ayat Allah kata, wa burrizatil jahimu lil ghawin. Wa burrizatil jahim lil ghawin. Asy-Syu'ara 91. Ayat ini menjelaskan wa burrizatil jahim, sama dipernampakkan neraka jahim kepada siapa? Lil ghawin. Sana Allah kata lima jara umum, tapi dalam ini khusus. Ghawin siapa? Orang yang sesat. Jadi siapa yang buat dosa yang sesat, dia akan nampak neraka jahim. Okey, satu pendapat. Pendapat kedua, yang diperlihatkan neraka jahim ni juga ialah kepada orang beriman. Orang beriman pun nampak. Dalilnya dalam surah Maryam. Wa ma minkum illa wariduha. Surah Maryam, wa ma minkum illa wariduha. Maryam 71. Wa in minkum. Wa in minkum kan? Okey. Syu'ara 91, Maryam 71. Tengok Wa in minkum, dan tidaklah daripada kamu, semua sekali kamu, termasuk orang beriman, illa wariduha, malaikat akan wariduha ni ulama beza pendapat. Ada mengatakan melintasi titian sirat. Pendapat Ibnu Abbas apa dah? Wariduha makna masuk dalam neraka. Jadi kalau makna melintasi, dia melintasi neraka jahim. Jadi kalau melintasi, nampak tak? Nampaklah. Jadi ayat tu lima jara umum. Satu lagi pendapat Ibnu Abbas dan sebahagian ulama, dia kata wariduha makna dia masuk, iaitu semua kamu akan masuk neraka, termasuk orang beriman. Tetapi orang beriman ketika itu Allah jadikan api neraka, bila orang beriman masuk, Allah jadikan api itu macam api Nabi Ibrahim AS. Allah kata apa pada api Ibrahim? Kuni bardan wasalama. Ini makna diperlihatkan neraka jahim kepada semua, termasuk orang beriman. Dan ada satu hadis, Allah akan lihat kepada orang beriman tempatnya di neraka sebelum dimasukkannya ke dalam syurga. Dan Allah juga akan perlihatkan kepada ahli neraka tempatnya di syurga sebelum dia masuk ke neraka. Makna setiap kita ni ada berapa tempat? Ada 2 tempat. Kenapa Allah tunjuk pada orang beriman neraka sebelum dia dimasukkan ke syurga? Apa hikmahnya? Supaya dia rasa lagi bersyukur, ya Allah, alhamdulillah aku tak termasuk dalam ahli neraka. Tempat aku ni lah. Tapi sebab kamu beriman, disediakan tempat kamu. Dan kenapa Allah perlihatkan syurga kepada orang kafir sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka? Supaya mereka lagi menyesal. Ya Allah, bezanya istana bidadari, api, air nanah dan sebagainya. Okey? Kemudian fa'amma, Allah lepas tu Allah huraikan manusia ada dua golongan. Fa'amma,
Maka adapun man tagha, man siapa, tagha melampaui batas. Apa maksud melampau? Macam mana kita nak tahu orang tu melampau ataupun tak? Adakah melampau tu maksud jadi macam Fir'aun? Izhab ila Fir'aun fa innahu. Adakah yang melampau tu ialah macam Fir'aun sahaja? Tak aja. Macam mana? Apa definisi tagha? Contoh? Dia kalau ikut Syekh Saleh ini simple je. Dia kata apa? Manusia ni, Allah cipta manusia untuk apa? Wa ma khalaqtul jinnah wal ins illa. Allah cipta manusia untuk beribadat, untuk solat, haji, puasa dan sebagainya. Bila dia tak salat, dia melampaui tugasnya sebagai hamba Allah. Mana apa saja dosa yang dilakukan ialah dia tagha. Allah kata jangan berbohong, dia berbohong, tagha. Allah kata jangan rasuah, dia ambil rasuah juga, tagha. Okey? Jadi ada pun orang yang melampau iaitu melanggar perintah Allah, wa asaral hayatad dunya, dan asara dia mengutamakan al hayatad dunya, kehidupan dunia. Maka orang ni Allah kata fa innal jahim, maka sesungguhnya neraka jahim hiya adalah makwah pada makwah. Tempat tinggal. Awah, tempat tinggal. Allah tak kata dia akan masuk, Allah kata tempat tinggal. Beza tak? Siapa yang melampau dia akan masuk neraka, ataupun siapa yang melampau dia tempat tinggalnya neraka. Mana kita nak? Masuk ke ataupun tempat tinggal? Dua-dua tak nak lah. Nak masuk juga. Tapi kalau diberi pilihan lah antara masuk dengan jadi tempat tinggal, kita nak pilih yang mana? Masuk. Sebab apa? Bila masuk mungkin keluar, tapi kalau makwah habis kekal. Itu tempat kamu. Kalau orang tanya apa alamat kamu, nombor 5 Jalan EU 2A /5 neraka Jahanam. Okey. Tengok Allah sebut melampau, kemudian melebihkan dunia. Kata ulama, dua ni dia tak boleh dipisahkan. Kalau kamu melampau, mesti melebihkan dunia daripada akhirat. Kalau kamu lebihkan dunia daripada akhirat, kamu memang melampau. Dia dua benda yang tak boleh dipisahkan. Ibarat lagu dengan irama kan. Jadi kalau tak ada lagu, tak ada irama. Tak ada irama, tak ada lagu. Tak ada tagha, tak ada melebihkan dunia. Tak ada melebihkan dunia, tak ada tagha. Kita boleh juga kata apa? Apa sebab mereka melampau? Sebab mereka melebihkan dunia. Kenapa mereka lebihkan dunia? Sebab mereka melampau. Jadi siapa je? Di sini kita boleh buat kesimpulan, definisi tagha, melampau apa dia? Siapa-siapa yang lebihkan kehidupan dunia daripada akhirat, dia termasuk melampau. Kan? Contohlah, dengar azan subuh, tapi dia kata tak apalah sekejap lagi. Melampau tak? Kenapa? Lebihkan tidur. Ustaz, itu tidur bukan kehidupan dunia. Dia sebenarnya apa kehidupan dunia? Tak, kehidupan dunia itu sebenarnya apa dia? Apa-apa sahaja yang melalaikan kita daripada mentaati Allah. Kan? Tidur tu sama. Kita nak beli barang, kan? Sepatut kita beli satu, tapi kita beli dua. Sebab apa? Sebab melebihkan kehidupan dunia. Ada dua pakaian. Satu menutup aurat, tapi tak cantik. Satu buka aurat, tapi cantik dan mahal. Kita beli yang mana? Perempuan, tolong jawab. Kita tahu melampau. Jadi apa saja ada unsur melebihkan dunia daripada akhirat, dia adalah
melampau. Bukan pada Firaun saja, tapi boleh berlaku kepada kita. Kadang-kadang kita nak beli kereta yang mewah, yang mahal. Apa tujuan? Untuk keselesaan. X70 pun dah okey dah. Kenapa sampai setengah juta? Kenapa sampai 1 juta? Kenapa beli beg tangan sampai 5,000? Kenapa? Melebihkan kehidupan dunia, kamu melampau. Ustaz, ikut suka saya, duit saya, okey, jawab di akhirat besok. Tak perlu jawab pada saya. Boleh? Jadi awal Allah kata apa? Ditunjukkan neraka jahim kepada siapa? Umum. Tapi di sini Allah begitu. Sebenarnya neraka jahim siapa yang akan masuk? Yang mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Okey, kemudian golongan kedua, wa amma. Dan adapun man, siapa yang khafa, takut, maqam rabbih. Maqam ni kedudukan, kebesaran. Ada ulama menterjemah maqam ialah kedudukan. Siapa yang takut kedudukan dan kebesaran Allah, maka dia tak akan buat maksiat. Yang kedua, maqam, ulama mengatakan siapa yang takut dia akan jumpa Allah di akhirat besok. Makna dia sentiasa berfikir, aku kalau buat dosa akan berdepan dengan Allah di akhirat. Maka kesannya akan jadi baik. Okey, siapa yang takut kebesaran Allah, Rabbihi, penciptanya. Kemudian lepas takut tu dia ada kekuatan. Apa kekuatannya? Wanahan nafsa, dan dia menahan diri ataupun menahan nafsu. Menahan diri anil hawa, dari hawa nafsu. Okey. Apa maksud ni? Maka natijahnya apa? Hasilnya apa? Fa innal jannata, maka sesungguhnya jannah, syurga, hiya al-ma'wa, adalah tempat tinggalnya. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Allah nak beritahu manusia ada dua lah di akhirat akan. Pertama yang melampau. Siapa ni yang melebihkan kehidupan dunia daripada akhirat? Maka tempatnya neraka jahim lah. Golongan kedua, Allah tak sebut orang beriman, tapi Allah sebut ciri-ciri dia. Sebab kalau sebut orang beriman, ramai orang perasankan, saya lah tu. Tapi Allah kata apa? Siapa yang takut kebesaran Allah. Kesan daripada takut kebesaran Allah apa dia? Kesannya apa? Dia masalah besar kita apa dia? Saya nak tanya. Syaitan? COVID-19? PKP? Vaksin? PM baru? Apa sebenarnya masalah kita ni? Inilah masalah paling besar ni. Kan? Sebab tu Nabi Allah sebut dalam Quran, nafsu ada berapa jenis? An-nafsu ada berapa jenis? 3. Pertama? Apa dah? Yang pertama sekali, ammarah. Ammaratu bisu'. Yang kedua, lawamah. Yang ketiga, mutmainnah. Jadi nafsu ada 3. Ammarah bisu' Allah sebut dalam surah Yusuf. Nafsul lawamah Allah sebut dalam surah Al-Qiyamah. La uqsimu
biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsi al-lawwamah. Nafsu mutmainnah Allah sebut dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Okey. Jadi nafsu yang paling jahat yang mana? Inilah sifat nafsu. Sifat nafsu semula jadi apa dia? Ammaratu bisu, sentiasa. Tengok kalau kita faham bahasa Arab, apa makna ammarah? Dia ammarah tu pattern bahasa Arab tu wazan dia apa dah? Fa'alun, fa'alun, ammarah, ammarah. Satu fa'al. Lepas tu dia tambah ta. Ini lagi hebat. Dia kalau orang alim dalam bahasa Arab apa dah? Alim. Alimun. Tapi orang banyak ilmu, allamun. Allamun. Lagi banyak ilmu, dia tambah ta, allamatu. Syekh Allamah. Boleh? Allah ada tak sifat Allah allamun? Allamul ghuyub. Allah banyak. Bila sebut fa'al, makna dia apa? Banyak dan kerap. Boleh? Jadi ilmu dia kalau sikit alim. Kalau lagi-lagi banyak, alam. Lagi-lagi banyak, allamatu. Okey. Ammarah daripada perkataan apa? Amarah suruh. Kalau orang yang suruh, amirun. Amirun. Orang yang suruh. Kalau yang banyak suruh, cuba buat sikit. Wazan dia, pattern dia fa'alun. Ammar. Kalau amirun, orang yang kadang-kadang suruh, kadang-kadang tak. Tapi kalau orang tu kerja dia suruh je. 24 jam. Ammar. Ammar. Kalau lagi-lagi banyak, bukan 24 jam, setiap saat. Tambah tak, ammarah. Kerja siapa ni? Sentiasa suruh 24 jam, setiap saat. Kerja apa? Nafsu. Dan apa yang dia suruh? Oh ni. Jadi kita sentiasa lemah ni kan. Kadang-kadang nak makan, kadang-kadang nak tidur, kadang-kadang malah baca, kadang-kadang malah baca Quran, kadang-kadang malah zikir nafsu lah. Betul? Kadang-kadang malah solat sunat. Kadang-kadang solat sunat 3 ke 1? 1. Kan? Lepas tu sujud syukur pula. Kenapa? Saya berjaya solat sunat. Padahal dia kena tipu dah kan. Sepatut dia solat berapa? Tengok umur lah. Kalau umur 60 sepatut dah 5 rakaat lah witir kan. Tapi sampai umur 60 pun 1 rakaat. Dia berbangga. Tak. Sebenarnya dia telah dikawal oleh nafsu. Solat 1 je. Kalau nak solat juga 1 je. Itu pun dah okey dah. Berapa ramai yang tak solat langsung. Boleh? Jadi macam mana kita nak dapat kekuatan untuk kawal nafsu? Nafsu makan, nafsu syahwat, nafsu nak tengok benda haram, nafsu nak tidur, nafsu nak berjalan. Macam mana? Apa kekuatan yang boleh menghalal nafsu? Allah sebut dalam ayat ni. Ni, khafa maqama rabbih. Kalau dia yang jahat ni sinonim dua ni, irama dengan lagu. Kalau melampau, lebihkan kehidupan dunia. Yang ni pula sama. Kalau dia ada rasa takut kepada kuasa Allah, mudah untuk dia mengawal nafsunya. Kalau dia tak rasa takut pada Allah, jarang ingat pada Allah, apa saja dia cakap, apa saja dia buat, dia akan ikut nafsu. Bila nak cakap je, keluar je. Tengok je, komplain. Tengok je, komplain. Kan? Tak boleh nak kontrol. Benda yang paling susah nak kontrol apa dia? Lidah kan? Lepas tu Nabi kata apa? Siapa dapat jaminan 2 perkara ni, aku jamin dia masuk syurga. Jamin apa? Anggota badan yang paling, antara yang paling kecil dan lembut lidah. Yang kedua, kalau tak boleh nak kontrol tu, memang dia ahli neraka. Macam mana nak kontrol, nak lawan nafsu. Lidah nak bercakap semua benda. Kan? Mata nak tengok semua benda. Ni. Kekuatan, keyakinan akan jumpa Allah. Boleh? Sebab itulah, kalau antara musim PKP dengan bukan musim PKP, yang mana lebih mudah untuk kita kawal nafsu? PKP kan? Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak ke mana. Perempuan pun yang kalau kita tengok pun tak keluar juga kan? Semua pakat tak keluar.
Sebenarnya kita lebih selamat iman kita masa PKP ke selepas PKP? Jadi bersyukur tak kalau PKP dilanjutkan? Saya pernah sebutkan beberapa kali, bila Nabi Yusuf AS diajak berzinakan oleh mula-mula isteri pembesar kan, kemudian dia berpakat pula dengan isteri-isteri pembesar, persatuan isteri-isteri menteri. Ketika itu Nabi Yusuf dah rasa kalau seorang pun aku hampir tewas, ini dah ada persatuan, ketumbukan. Apa yang Nabi Yusuf pilih? Subhanallah. Itu dia kata, Rabbi as-sijnu ahabba ilayya mimma yad'unani. Wahai Tuhan, penjara lebih aku cinta daripada apa yang mereka ajak kepada maksiat. Aku lebih suka dalam penjara. Kenapa? Sebab aku boleh kawal nafsu aku lebih mudah. Oh, susah tu kan? Susah. Dan Nabi Yusuf bukan kita PKP baru setahun kan? Nabi Yusuf PKP penjara dia berapa lama? Kita tahu kan, sebab tu rasa nak lepas je daripada PKP. Bertahun-tahun. Ada yang mengatakan lebih pada 10 tahun dalam penjara yang sempit, tak boleh ke mana. Kita boleh keluar juga, dan sekarang boleh dine-in kan. Cuma kena ada second dose. Okey. Sebab itulah kalau kita tengok apa kekuatan al-abrar, Allah sebut dalam surah Al-Insan. Kekuatan al-abrar sehingga apa? Allah kata innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Al-abrar ni memang kafir masuk syurga dah boleh minum arak. Apa yang mereka buat kat dunia? Yut'imuna ta'am, suka bagi makan kepada orang miskin, anak yatim, tawanan, kan? Kemudian bila bagi makan, apa sifat mereka? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami langsung tak nak pujian, sebutan, ucapan terima kasih pun kami tak nak. Kenapa? Apa yang mendorong al-abrar ni suka bantu orang, suka bagi makan pada orang, dan tak nak nama pun, tak nak diwairakan. Apa yang mendorong dia? Allah sebut apa tu? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Cuba terjemah. Apa kata al-abrar? Inna nakhafu, sama khafa nakhafu. Sesungguhnya kami sentiasa takut min rabbina, daripada Tuhan kami. Kami takut kepada Tuhan kami dan kepada azab. Iaitu khususnya pada yauman, hari yang abusan. Apa makna abusan? Abusan daripada abasalah. Kalau abasa wa tawal apa makna? Bermasa muka. Kalau abusan, hari yang semua manusia bermasa muka, qamtarira, berkerut. Tengok gambar hari itu menakutkan, nampak di mana? Nampak di muka. Kalau berkerut ke akhirat tu, confirm lah tu ada masalah. Jadi dengan kita sentiasa ingat pada hari akhirat, sentiasa khafa maqama rabbih, menjadi pendorong untuk kita beramal soleh dan melawan nafsu. Dan satu lagi pendorong, apa dia? Fa innal jannata hiyal, makna apa ni? Motivasinya apa? Sebab itulah sahabat mudah sangat nak infak. Sahabat mudah sangat nak pergi berjihad walaupun risikonya mati, walaupun baru kahwin. Sahabat mudah sangat nak berhijrah, tinggal semua sekali, mudah sangat. Kenapa? Dalam kepala dia ada syurga. Ya, bila nampak syurga, matlamat syurga, segala kesusahan hidup kat dunia jadi mudah, gampang je. Boleh? Tengok Allah susun. Takut pada Allah, tahan sikit sekejap, tahan nafsu. Jangan buat maksiat. Sebab apa? Lepas tu kamu akan seronok selama-lamanya. Ini motivasi ni. Takut sekejap, takut kepada Allah, tahan nafsu yang nak seronok sekejap dia, 70 tahun je. Untuk apa? Untuk kamu seronok selama-lamanya. Ini motivasi ni. Kebanyakan orang tak boleh tahan nafsu sebab tidak ada syurga. Yang dia nak seronok sekarang, syurga lambat. Okey?
Kemudian habis. Dan syurga kita tahu tak? Cuba cerita sikit syurga. Kan? Apa nikmat dalam syurga? Kadang-kadang kita tahu syurga, tapi nikmat dalam syurga dah hilang, dah ada berkarak. Apa dia? Nikmat dalam syurga? Bidadari. Jangan mengecikkan hati wanita. Apa dia? Makan tak kenyang yang tak buang waktu. Oh, yang pertama sekali Nabi sebut sifat syurga iaitu dalam hadis kudusi kan, inni adatu li ibadiyas salihin ma la ainu ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga benda yang tak pernah dilihat oleh mata. Makna sangat luar biasalah. Yang kedua, tak pernah didengar oleh telinga. Yang ketiga, tak terlintas pun. Kita bayangkan kat dunia, katalah ada 1000 bangunan, 1000 tingkat kan. Kita terfikir, makna apa tu? Di akhirat lagi hebat. Sebab yang di akhirat tak pernah kita nampak dan tak pernah kita terfikir. Tak boleh nak fikir. Macam mana kita boleh fikir dalam surga? Sungai-sungainya ada berapa? Dan duduk kat mana? Bawah. Ada tak 4 sungai di dunia duduk bawah rumah kita? Ada satu je longkang kan. Kemudian sungai pula, 4 sungai kemudian berbeza rasa, yang arak, yang madu dan sebagainya kan. Kemudian sungai tu pula boleh apa? Boleh bawa, kita boleh bawa pergi ke mana-mana. Kat dunia kita pergi sungai tua setengah jam je bayar, lepas tu kena hambat. Itu pun keruh, itu pun ada sampah kan. Kemudian apa lagi? Nak banding dengan dunia, Nabi bagi perbandingan. Inna mawdi'a la sauti ahadikum fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Cemeti itu macam tongkat lah, 1 meter kan. Lebih kurang 1 meter. Nabi kata cemeti ataupun tongkat yang lebih kurang 1 meter, kepunyaan kamu di surga, jauh lebih baik pada dunia dan segala isi. Itu baru tongkat 1 meter. Belum bidadari, belum sungai, belum istana. Baru tongkat dalam syurga, dah dunia dah kalah dah. Ya Allah. Bodoh tak manusia kejar dunia? Bila manusia habiskan masa kejar dunia dan ikut nafsu je, sebenarnya dia hanya kejar lebih pendek daripada tongkat di syurga. Itu je. Boleh? Jadi cerita syurga ni menyebabkan Nabi sentiasa cerita setiap hari. Quran pun mereka tadabbur setiap hari. Jadi benda tu je ada dalam kepala. Jadi ringan je nak berjihad, nak infak, nak berhijrah, mudah aja. Sebab yang mereka nampak syurga. Aku jihad, masuk syurga. Susah pun sekejap. Berdarah pun sekejap. Diseksa pun sekejap. Tapi kekal abadi dalam syurga. Kita susah nak infak, susah nak beribadat, susah nak pergi berdakwah. Kenapa? Sebab dalam kepala kita dunia. Aku nak berehat, aku nak berjalan, aku nak berseronokkan. Kita syurga tak masuk dalam kepala. Okey. Kemudian yas'alunaka. Mereka bertanya engkau. Anis sa'ah, tentang kiamat. Orang-orang musyrikin Mekah sentiasa bertanya Nabi Muhammad tentang kiamat. Ayyana mursaha. Ayyan apa mana? Bila? Mursaha? Wuku'uha. Bila berlaku? Kenapa ditanya pasal kiamat? Kita ada tak, biasa tak orang tanya kita, Ustaz, bila kiamat? Ada. Ataupun masa kita pergi bantu asnaf, ada tak asnaf tanya, Ustaz, bila kiamat? Ada. Yang ditanya apa dah? Ustaz, bila nak datang lagi? Subhanallah. Tengok. Makna apa tu? Orang kafir tanya pasal kiamat. Dia tak percaya tapi dia tanya pasal kiamat. Menunjukkan apa? Pengajarannya apa? Kita berdakwah tapi orang tak tanya pun kita pasal kiamat. Orang kafir pun tak tanya, orang Islam lagi tak tanya. Sebab cerita yang paling utama patut kita sampaikan kepada manusia termasuk orang kafir ialah cerita pasal hari kiamat. Sebab hidup untuk kiamat, hidup untuk akhirat.
Dan bila orang kafir bertanya, makna mesej tu sampai tak pada mereka. Sampai dan clear. Cuma mereka tak percaya aja. Mereka tak percaya, tapi mereka bertanya. Sebab apa? Ni soalan ada dua. Satu, soalan pasal kiamat, betul-betul nak tahu. Yang kedua, bertanya untuk mempermainkan. Sebenarnya hukum bertanya tentang hari kiamat, boleh ke tak boleh? Boleh? Ada tak sahabat Nabi tanya hari kiamat? Mata sa'ah, boleh? Bila tu boleh? Kalau ditanya untuk mengetahui, supaya dia bersediakan. Tapi satu lagi tanya haram, iaitu tanya nak mempermainkan. Ini soalan permainkan dan adalah haram. Okey? Jadi pengajaran untuk kita beda. Bila kita berdakwah, biar jelas mesej kita yang paling utama, kita cerita pasal hari kiamat. Sampai mereka bertanya, Ustaz, macam mana ni? Kalau mati, saya nak buat apa ni? Kalau kiamat, macam mana ni? Tapi biasanya belum sampaikan. Orang belum tanya kan? Ustaz, bila nak datang ni? Rumah saya bocor ni. Okey, kita dah mula dakwah dengan betul, cuma perlu dimantapkan lagi cerita pasal hari kiamat tu. Okey. Kemudian Allah kata apa? Fima. Fima. Nak terjemah apa ni? Fi pada ma apa? Anta engkau. Mengapa kamu apa? Zikraha ni menyebutnya. Menyebut tentang apa ni? Ni balik pada sa'ah. Nak faham apa ni? Boleh faham? Kenapa engkau tanya? Siapa yang bertanya? Tak, anta ni siapa? Anta ni Nabi Muhammad. Ya orang musyrikin, yas'aluna, mereka ramai. Mereka ramai bertanya engkau. Jadi anta ni Nabi Muhammad. Tak, ini dah ayat dia. Mereka bertanya engkau. Apa hubungan Nabi Muhammad tugas dia untuk menerangkan tentang kiamat? Jadi soalan tu soalan apa tu? Soalan macam fikir apa kaitan Nabi Muhammad. Jadi soalan tu Allah nak apa? Allah nak tegur Nabi. Apa kaitan engkau daripada menyebut tarikh kiamat? Bukan tugas engkau. Jangan layan. Nampak tak? Jangan buang masa. Fima anta min zikraha. Apa kaitan engkau daripada menyebut jawapan mereka ataupun tentang waktu kiamat? Apa kaitan dengan engkau? Fima anta. Nampak? Yalah kita, ini kadang-kadang kita kan, orang tanya kita tak tahu jawapan, tapi kita fikir nak jawab. Kadang-kadang benda tu tak boleh jawab pun. Buang masa tak? Buang masa satu. Lepas tu pelajar pula satu hal juga. Bila kita tak jawab dalam masa 2 hari, Ustaz, macam mana dengan jawab soalan saya? Kadang-kadang soalan dia tanya bukan untuk beramal pun, sekadar maklumatkan. Yang paling penting apa dia? Yang berkaitan dengan amal, amalkan terus. Bukan tak boleh tanya, tanyalah. Tapi utamakan soalan yang berkaitan dengan amalan. Jadi Allah nak bagi tahu Muhammad, kamu tak ada kaitan dengan jawapan kepada soalan mereka. Jangan fokus, jangan buang masa. Saya tak tahu nak terjemah apa ni. Diterjemah tu? Apa kaitan engkau dari menerangkannya ataupun menjawabnya. Lepas tu Allah beritahu ila rabbika, kepada Tuhan engkau, muntahaha. Muntaha apa makna? Kesudahannya. Apa ni? Kepada Tuhan engkau kesudahannya. Apa dia? Kesudahannya. Nya ni balik pada apa? Kiamat. Makna apa? Jawapan tentang waktu kiamat, itu urusan Tuhan. Itu ilmu di sisi Allah. Makna balik kepada Allah. Bukan urusan kamu. Sebab itulah pernah tak malaikat Jibril bertanya Nabi, mata al-qiyamah, mata sa'ah. Pernah tak? Nabi jawab apa? Orang yang bukan lebih tahu. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksud Nabi apa dia?
Orang yang ditanya iaitu aku tak tahu, orang yang bertanya pun tak tahu. Makna Nabi nak bagi tahu, kita berdua memang tak tahu. Jadi Nabi manusia yang paling mulia tak tahu pasal kiamat, dan Jibril pula malaikat yang paling mulia tak tahu pasal kiamat. Kita pula buat ramalan berkali-kali, kan? Buat masa. Ila rabbika muntaha. Kesudahan ilmunya, ilmu pasal kiamat. Habis kerja Nabi apa dah? Innama, sesungguhnya, anta, hanyalah engkau munzir. Munzir apa dia? Memberi peringatan. Tapi peringatan ni Allah begitu bukan untuk semua. Peringatan yang betul-betul bermanfaat kepada orang tertentu sahaja. Siapa? Man yakhshaha. Siapa yang takut. Takut pada apa ni? Takut pada hari kiamat. Jadi kalau kita dah tadabbur pasal hari kiamat kan, kita rasa takut. Makna apa? Kita orang beriman. Tapi kalau cerita kiamat dahsyat macam mana, boleh senyum. Dia bukan orang beriman. Okey. Allah kata apa? Fazakir bil Quran man yakhafu wa'id. Dalam akhir surah Qaf. Nak ingatkan dengan apa pula? Allah kata engkau hanya munzir, bukan penetap tarikh kiamat. Tapi engkau pemberi peringatan tentang berlaku kiamat, bukan pemberitahu tarikh kiamat. Okey, nak ingatkan dengan apa? Allah sebut dalam surah Qaf. Wazakir bil Quran man yakhafu wa'id. Kalau orang tanya, apa silibus Nabi untuk berdakwah, untuk bagi peringatan? Silibusnya ialah Quran. Jangan duk cerita pasal mimpi dia, guru dia kan. Saya pergi Mekah dapat ilmu baru. Pada Quran dah lengkap. Jadi di sini kalau kita tengok bahasa Arab kan, innama apa makna? Allah guna innama. Al-hasru kan, makna apa? Allah nak bagi tahu, kerja engkau satu je. Bukan dua, bukan tiga. Apa dah? Muzari. Jadi kalau nak terjemah, innama anta, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Okey. Nabi adakah memberi peringatan sahaja ataupun juga mubashir? Kan Nabi basyira wa nazira, munzir wa mubashir. Kenapa Allah sebut munzir saja? Apa beza munzir dengan mubashir? Mubashir bagi berita gembira untuk orang beriman. Munzir? Kenapa sebut munzir saja? Sebab cerita ni cerita pasal apa ni? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Cerita pasal orang tak percaya pada hari. Kalau orang tak percaya, munzir lah. Mana ada berita gembira untuk mereka? Satu. Kemudian yang kedua, apa makna sebenarnya munzir ataupun inzar? Beri peringatan. Apa maksud beri peringatan? Bila dikatakan kita telah memberi peringatan? Dia sampaikan apa? Contohlah saya cakap pada anak saya, makan. Ada tak peringatan? Ada tak ada? Tak ada. Kalau dia sakit, saya kata makan obat. Ada tak peringatan? Tak ada. Kalau saya kata makan obat, kalau tak sakit kamu semakin bertambah, ada tak peringatan? Itu makna peringatan. Peringatan mesti ada sesuatu yang menakutkan dia. Kalau tak ada yang menakutkan, bukan peringatan. Kadang-kadang kita cakap pada anak kita, pergi solat. Tapi tak ada peringatan. Ceritalah, pergi solat. Kalau tak solat, fawailul lil musalli. Baru ada inzar. Boleh? Okey, kemudian ka'annahum seolah mereka yauma hari
yarawnaha, mereka melihatnya. Lam yalbasu, mereka lam yalbasu ni lam yuqimu, mereka tidak tinggal. Illa, kecuali asyiyatan, waktu malam ke petang. Oh, petang, sore. Waktu? Ada pendapat mengatakan waktu asyiyatan ni ialah selepas zuhur sampai maghrib. Dan ada juga pendapat mengatakan daripada zuhur sampai pukul 12 malam. Makna separuh hari. Ataupun duhaha, pagi hari. Maksudnya apa maksud ayat ni? Apa dia? Mereka seolah mereka rasa hari yang mereka lihat tu, masa kat dunia tu, lam yalbasu, mereka tidak tinggal kecuali bukan sehari. Tu ada ataupun, iaitu separuh hari. Ada pendapat mengatakan manusia bila pergi ke akhirat, katalah dia hidup kat dunia 70 tahun, dia akan rasa apa 70 tahun? Hanya selepas zuhur sampai maghrib. Habis. Itu je kehidupan dunia. Ataupun waktu pagi daripada subuh sampai zuhur. Itu je kehidupan dunia. Kenapa dia rasa sekejap? Sebab dia berada di tempat yang kehidupan kekal abadi. Bila kehidupan kekal abadi banding pula dengan 70 tahun. 70 tahun ada makna tak? Tak ada makna. Dan pengajaran untuk kita apa dia? Pengajaran untuk kita daripada ayat ni. Jadi jangan buang masa. Kita ada waktu zuhur sampai maghrib je. Sempat lagi nak bermain, nak berjalan. Sempat lagi solat lagi, zikir, baca Quran. Tiba-tiba tak ada. Pergi berjalan, pergi main, tengok bola, pergi memancing. Kan? Waktu sekejap je. Jadi sebenarnya tidak ada masa. Sebab itulah sahabat kan, bila bila dalam satu peperangan dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku mati ni, di mana tempat aku?" Nabi kata, "Syurga." Di tangannya ada buah kurma kan? Apa dia buat dengan sebiji kurma tu? Yang kalau dia makan tak sampai 1 minit. Apa dia buat? Kenapa dia buang? Makan je lah. Sambil-sambil berjalan pergi medan jihad. Makan je. Kenapa dia buang? 1 minit je. Sebab hidup ni adalah terlalu singkat. Walaupun 1 minit bagi dia buang masa. Manalah tahu aku tengah-tengah makan, lekak ke tak jadi pergi jihad kan? Oh, cara berfikir. Kita bukan kurma, tom yum pun sempat habis lagi. Tambah lagi kan? Ada lagi tak? Okey, kita baca sikit buku ni. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang ke-31. Ini banyak berlaku. Mungkin kita tidaklah. Tapi kadang-kadang terlepas pandang. Iaitu dosa memberi ataupun menerima suapan. Rasuah lah. Kata penulis Hafizahullah, memberi duit suapan kepada qadi ataupun hakim agar ia membungkam ataupun apa membungkam bahasa Indonesia? Mendiamkan. Bungkam diam. Mendiamkan kebenaran ataupun memperlakukan kebatilan merupakan satu kejahatan.
kita jumpa qadi ataupun kita menteri ke orang ada pangkat, begitu hakim kes ni buang. Maka itu adalah satu kejahatan sebab perbuatan itu mengakibatkan ketidakadilan dalam hukum. Penindasan orang yang berada dalam kebenaran serta penyebaran kerusakan di bumi Allah. Allah berfirman, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Maksudnya, dan Allah berkata, janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Dan jangan kamu membawa urusan harta ataupun memberi harta duit kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan keputusan hakim yang salah, dengan cara berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Dalam sebuah hadis marfu' riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Allah melaknat penyuap, perasuah. Yang kedua, penerima rasuah dalam hukum. Jadi bukan yang mengambil rasuah saja, yang memberi pun sama. Adapun jika tak ada jalan lain lagi selain daripada suapan untuk mendapatkan kebenaran ataupun menolak kezaliman, maka hal itu tidak termasuk dalam ancaman tersebut. Maknanya darurah lah demi untuk menyampaikan kebenaran. Saat ini suap menyuap, sekarang ni zaman kita sekarang, suap menyuap sudah menjadi kebiasaan umum. Kadang-kadang ditukar namakan. Tukar nama apa? Duit kopi, duit khidmat. Bagi sebahagian pegawai, suapan menjadi income, kemasukan yang hasilnya lebih banyak daripada gaji yang mereka perolehi. Gaji 1,000 tapi pakai kereta BM. Untuk urusan suap menyuap, banyak perusahaan dan kantor yang mengalokasikan, yang menetapkan dana khusus hanya untuk suapan saja supaya projek dia berjalan lancar. Berbagai urusan bisnes ataupun muamalah lainnya hampir semua dimulai dan diakhiri dengan tindakan suap menyuap. Ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi orang-orang miskin. Yang jadi mangsa ialah orang miskin. Kalau orang miskin tak ada duit, semua sangkut. Kerana adanya suap, undang-undang dapat aturan menjadi tidak berguna lagi. Soal suap pula yang menjadikan orang yang berhak diterima sebagai karyawan digantikan oleh mereka yang tidak berhak. Sekarang suap politik kan? Nak jatuhkan mana-mana kerajaan, suap siapa? MP. Ini bukan Malaysia lah. Dalam urusan pengurusan misalnya, pelayanan yang baik hanya diberi kepada mereka yang mampu membayar. Kalau sanggup bayar, semua lancar, semua beres. Adapun yang tidak mampu membayar, ia akan dilayani asal-asalan, sambil lewat, diperlambatkan ataupun dilewatkan. Pada saat yang sama, para penyuap yang datang ke belakangan urusannya selesai lebih dulu. Ada duit semua jadi. Kerana soal suap menyuap, wang yang mestinya dimiliki mereka yang bekerja akhirnya bertukar masuk ke dalam poket orang lain. Disebabkan hal itu juga hal lain, maka tak heran jika Rasulullah SAW memohon agar orang-orang yang memiliki andil apa dia? Rasulullah memohon agar orang-orang yang memiliki andil dalam urusan suap menyuap semuanya dijauhkan daripada rahmat Allah. Ada bahagian lah. Makna ada saham. Ada saham. Daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la'natullahi 'ala ar-rashi wal murtashi. Semoga Allah melaknat perasuah dan orang yang memberi rasuah. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan.
Soalan, salam Ustaz. Waalaikumsalam. Di masa COVID sekarang, kalau ada orang LGBT minta tolong, bolehkah kita bantu? Dia sebenarnya orang LGBT dengan orang musyrikin Mekah, mana lebih jahat dah? Musyrikin Mekah. Kenapa? Sebab orang musyrikin Mekah memang terang-terang menyembah berhala. Dan mereka sembah berhala di mana? Di Baitullah. Kan? Orang LGBT dengan Fir'aun, mana lebih jahat? Fir'aun. Tapi apa Allah suruh Nabi Musa buat kepada Fir'aun? Izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Pergi. Bahkan Allah perintah satu lagi, faqula lahu qawlan, cakap pada mereka perkataan yang baik. Okey, Nabi Musa pergi berdakwah. LGBT dia bukan bukan minta dakwah kan, dia minta makanan. Sebenarnya antara bantuan dari segi ilmu, hidayah dengan bantuan makanan, yang mana lebih diperlukan? Kalau ilmu pun kita wajib sampaikan kepada semua orang walaupun sejahat Firaun, maka LGBT lagi kita kena bantu. Semoga dengan kita bantu mereka dari segi material, membawa kepada kita berdakwah kepada mereka dan menjadi laluan untuk mereka menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita orang beriman kena pandang rahmat kepada semua orang. Allah pun Allah kata apa? Rahmat Allah ni kepada orang beriman saja ke kepada semua? Allah bagi tak matahari, bila matahari terbit, kena tak orang LGBT? Kena tak? Bila hujan turun, LGBT dapat rasa tak nikmat hujan? Bila malam bulan, LGBT dapat tak rasa nikmat bulan? Kenapa kita tak nak bagi nikmat pada mereka? Kita lebih baik pada Allah ke? Jadi nasihat saya, bantulah semua orang. Semoga dengan bantuan kita membawa kepada mereka beriman kepada Allah. Dan tidak ada kerja yang paling besar, yang paling mulia ialah menyelamatkan orang daripada neraka. Wallahu a'lam. Mohon pencerahan, dalam ayat 36 disebut neraka. Dalam surah Asy-Syu'ara disebut neraka jahim untuk orang sesat. Adakah neraka jahim nama salah satu dari neraka? Ya, Allah sebut berbagai nama neraka dalam Al-Quran. Ada Allah sebut neraka jahim. Ada yang Allah sebut neraka jahanam. Apa lagi? Ada Allah sebut nama neraka saqar. Jadi sebenarnya nama-nama neraka itu adalah sebagai menunjukkan neraka itu banyak jenis dan banyak bentuknya. Tapi sebenarnya dia satu tempat. Dan juga makna-makna, setiap makna itu ada maksud. Kalau neraka jahim, makna dalam, gelap. Neraka jahanam pun sama. Jadi sebenarnya itu adalah nama, tapi tempatnya satu. Azabnya berbeza. Itu kita lewat solat asar pukul 6 petang. Kerana perjalanan dalam kereta dan tiada masjid untuk solat, adakah kita boleh solat sunat qabliyah lagi? Kalau kita solat asar lewat lebih kurang pukul 6 sebab jam kan. Jadi soalan, boleh tak kita solat sunat qabliyah asar walaupun solat asar dah lewat? Jawapannya boleh, sebab solat sunat qabliyah mana-mana waktulah dia, selagi mana ada waktu dan selagi mana sebelum solat fardu boleh solat. Cuma keutamanya solat di awal waktu, sama ada fardu ataupun sunat. Wallahu a'lam. Dan saya nak sebut di antara solat sunat yang boleh qada ialah solat sunat rawatib. Bukan setakat boleh dilewatkan kalau ada masalah lah, bukan disengajakan. Tapi boleh diqada kalau terlepas waktu. Dan ada hadis sahih Nabi pernah mengqada solat sunat selepas zuhur di waktu asar. Sebab lepas zuhur tu ada tetamu datang, tetamu negara, Nabi layan sampai tak sempat nak solat sunat ba'diyah zuhur. Maka Nabi qada bila? Di waktu asar. Boleh kalau kerana darurah, bukan disengajakan, boleh wallahu a'lam. Tak, dia sebenar yang qada ni yang lazim lah, yang tak lazim apa nak qadanya, yang tak qada pun tak buat.
Tak, dengar balik rakaman. Saya kata tak boleh mentafsir Al-Quran. Tak boleh mentafsir Al-Quran kecuali orang yang mahir dalam bahasa Arab. Seperti apa? Imam Syafi'i, seperti Imam Nawawi dan ulama-ulama tafsir, semua hebat, pakar dalam bahasa Arab. Tapi kita ni bukan nak mentafsir, kita nak mendengar orang mentadabbur Al-Quran. Dan saya ni tak adalah mahir sangat bahasa Arab, tapi saya baca tafsir daripada orang yang pakar dalam bahasa Arab. Ada satu ceramah saya selalu dengar sebelum tadabbur. Syekh Al-Asim, Syekh Adham Al-Asimi daripada Suria. Masya Allah. Kalau dia hurai tafsir dia, mesti dia kaitkan bahasa. Kenapa bahasa ni, kenapa fi'il madhi, kenapa fi'il mudhari'. Dan dia bagi tahu haram mentafsir Al-Quran. Bukan mendengar tadabbur. Dua benda yang berbeza. Haram mentafsir Al-Quran kalau dia bukan pakar dalam bahasa Arab. Jadi yang mentadabbur Quran dengar daripada saya pula ambil daripada siapa? Orang yang pakar dalam bahasa Arab. Okey. Mohon penjelasan pada hadis ini. Ada empat hal membuat celaka seorang. Kebekuan hati, mohon pencerahan ini, keras hati, angan-angan yang panjang, ambitious terhadap dunia ini, cita-cita dunia. Okey, ada satu hadis. Cuba kita cek sahih atau tak. Ada dia bunyi maksud macam ni. Arba'u minasyaqa, 4 perkara yang menjadi kecelakaan kepada manusia. 4 perkara. Pertama, hati keras. Kalau hati keras ni memang celakalah. Maksud dia memang betul. Yang kedua, angan-angan panjang. Lepas PKP nak bisnes, lepas bisnes nak kembangkan bisnes kan. Lepas tu nak buka cawangan apa semua, angan-angan panjang. Tengok-tengok jatuh pokok kelapa. Ya. Itu celaka ni, orang yang suka berangan-angan. Yang ketiga, harisun ala dunia, tamak kepada dunia. Tamak kepada dunia. Dan yang keempat, mata yang beku, kan? Mata tu susah nak mengalir air mata. Dengan peringatan, dengan tazkirah, dengan azab kubur, dengan kematian, dia tak rasa sedih dan jauh sekali daripada menangis. Ini makna hati dia keras. Wallahu a'lam. Cuma saya tak pasti hadis ni sahih ke tak. Maksud dia betul. Ustaz kata tadi tak boleh tadabbur Al-Quran jika saya dah jawab ni. Kalau tak ada basic Arab, bagaimana nak sampaikan mesej Al-Quran? Tak, sekarang kita dah tadabbur. Faham ke tak? Faham. Kalau dah faham, sampai yang faham lah. Jangan sampai yang tak faham. Jangan sampai yang tak belajar. Sebab tu Al-Quran ni Allah kata apa? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah kata sesungguhnya kami telah permudahkan Al-Quran untuk mendapat peringatan. Setakat nak faham, nak dapat peringatan, mudah. Tapi nak tafsir Al-Quran itu perlu kepada ilmu yang hebatlah, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan sebagainya. Tapi kalau setakat nak faham untuk dapat peringatan boleh. Sebab itulah peringkat awal yang masuk Islam berbagai-bagai manusia di zaman Nabi. Ada orang Habsyah seperti Bilal, hamba, adalah bukan Arab, hamba pula tapi boleh faham Al-Quran. Ada Salman daripada Farisi. Ada Suhaib daripada Rom, bukan bangsa Arab tapi mereka boleh faham, menunjukkan Al-Quran boleh difahami. Dan bila kita faham, kita boleh sampai je apa yang kita faham. Tak perlu kepada kepakaran. Yang perlu kepada kepakaran ialah untuk mentafsir Al-Quran. Boleh tak kita hanya berzikir selepas solat Isya dan Tak, ini zikir ke doa? Zikir dan doa. Tak, dia zikir selepas solat fardu. Dia tak boleh zikir selepas solat fardu, tak boleh dibaca selepas solat witir ataupun selepas solat sunat, tak boleh. Zikir selepas solat fardu hanya khas untuk selepas solat fardu je. Jadi zikir selepas solat fardu jangan baca lepas Isya saja. Selepas 5 waktulah. Selepas subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Adapun selepas solat witir dan selepas solat sunat
Solat sunat tak ada zikir, cukup berdoa. Cukup berdoa. Dan doa yang terbaik ialah di dalam solat. Doa yang terbaik ialah bukan di luar solat, bukan selepas solat. Tapi doa terbaik ialah di dalam solat, dan dalam solat pula yang terbaik ialah ketika sujud. Ustaz, betul ke hadis ni Nabi Muhammad pernah berkata kepada Muaz, taklah kau solat dengan baca surah Al-Ala, surah Al-Syam dan Al-Lail. Hadis surah Bukhari dan Muslim. Tidak. Tidak. Apa dia? Betul ke hadis Nabi pernah berkata kepada Muaz, tidaklah kau solat dengan membaca surah Al-Ala, surah Al-Syam dan Al-Lail. Tidaklah. Sukukah bukan tidaklah. Apa dia? Salah apa? Zoom ke Facebook? Zoom. Tak faham soalan, ha? Tidak sukakah engkau? Mana Nabi nak mendorong Muaz bin Jabal baca surah Al-Lail, Al-A'la kan? Okeylah. Tak ada, saya tak tahu, mungkin ada kaitan dengan satu peristiwa Muaz jadi imam kepada kaum dia dan Muaz baca surah panjang. Jadi bila baca panjang, Muaz tak meraihkan makmum dan Nabi tegur. Afattan ya anta ya Muaz, adakah engkau ni membawa fitnah kepada orang ramai? Iaitu bila kamu baca panjang menyebabkan ada yang tua, ada yang bawa anak kecil, menyebabkan mereka resah. Nabi tegur, dan mungkin Nabi bagi galakan baca surah Al-Lail ataupun A'la dan sebagainya. Kalau jadi imam kepada orang ramai. Kalau nak solat seorang, nak solat malam ke nak solat seorang, bacalah panjang pun. Wallahu a'lam. Ada soalan dia, untuk lelaki ada bidadari, untuk wanita tidak ada kebidadara. Ada ulama menjawab, sebenarnya Allah banyak sebut bidadari untuk lelaki sebab sesuai dengan kehendak lelaki. Lelaki ni suka pada perempuan. Dan yang perempuan pula secara umumnya masyarakat dunia mereka tak suka pada lelaki, mereka suka kepada barang kemas, harta kan. Jadi Allah tak sebut benda tu. Itu satu. Yang kedua, Allah sebut dalam Al-Quran, balasan untuk ahli syurga, wa fiha ma tashtahi anfusukum wa fiha ma tad'un. Dalam syurga apa sahaja yang kamu ingini, umum. Dan apa sahaja yang kamu minta. Katalah perempuan nak bidadara kan. Kalau ikut ayat tu dapat tak? Dapatlah. Tapi adakah dia nak? Tengok-tengok masuk syurga tak nak pula kan? Jadi sabarlah, tunggu masuk dulu. Okey, dah. Okey, insya-Allah tak ada. InsyaAllah kita jumpa lagi malam ni dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, kelas malam ni kita akan awalkan sikit 9 suku insya-Allah. Dan insya-Allah bila habis kelas bila habis surah Baqarah ni kita dah sekarang 24 berapa? 247 ke? Saya ingat sebulan lagi habislah. Bila habis surah Baqarah, yang 5 malam ni kita ambil satu malam. Kita akan ajar sirah Nabawi dengan Al-Asma'ul Husna. Jadi 4 malam tu kita sambung surah-surah lain yang belum kita mula ataupun yang kita dah mula tapi tak habis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم